Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillaha fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, alhamdulillah, puji puja kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan yang besar Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sebelum kita mulakan majlis ilmu, majlis ta'lim pada malam ini, kita iftitahkan ratibul Fatihah, nastaftihul jilsata misla mana wa bi ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa tawajjuhatina fi tawajjuhatihim ala haziniyah wa kulla niyatin salihatin wa ala mana wa bi salihun wa khususan ala mana wa bi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz kama wajhuna sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus fi kulli khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pendengar yang rahmati Allah, muslimin dan muslimat, para habaib, para sahadah, para alim ulama, para asatizah, insya-Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini, alhamdulillah dalam tempoh PKP kita penuhi program warisan sejarah Cino dengan kita adakan berbagai-bagai program. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang dan melihat kita dengan ainun nazirah. Ala yallah bin nazrah min ainir rahimah tudawi kullama bi min amradis saqimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan keredaan dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, syifa'u ajilan bagi mereka-mereka yang diuji dengan musibah COVID-19 sekarang ini, dan Allah Ta'ala menjauhi, mengangkatkan balak dan wabak. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah, pada malam ini saya anggap antara wancana ilmiah yang penting insya-Allah yang kita nak dengarkan pada malam ini dengan tajuknya sejarah kemasukan Ahlul Bait, para ulama, para sadah yang khusus dengan sadah dengan habaib ke bumi Terengganu. InsyaAllah ahli panel kita malam ini yang kita jemput, yang kita persilakan pada malam ini, pihak kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira dengan kesudian beliau, ya, dengan apabila saya sendiri berhubung dengan beliau, pihak jabatan pihak warisan sejarah Cina berhubung dengan beliau dengan kesudian beliau. Alhamdulillah bersama dengan kita, mudah-mudahan kita mengambil istifadah dan kemanfaatan dengan ahli panel kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Allimu auladakum," qala Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, "Allimu auladakum salata khisalin bihubbi nabiyikum wa ahli baiti wa qiraatil Quran," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didikkanlah anak-anak kamu mencintaikan nabinya dan juga mencintaikan akan keturunannya dan juga membacakan Quran. Jadi pada malam ini, sebelum ni kita dah dengar fasa-fasa bagaimana sadah para habaib datang dengan dakwah ke bumi alam Melayu ke Nusantara. Jadi pada malam ini kita bawa tajuk yang khusus ke Terengganu, Darul Iman. Jadi alhamdulillah bagi mereka yang live pada malam ini, yang share pada malam ini, tolong share ya di bumi Terengganu. Kita nak dengar bagaimana manhaj ataupun perjalanan Ahlul Bait ke bumi Terengganu. Jadi ahli panel pada malam ini Al-Fadil, Al-Mukarram, Al-Muhtaram Said Muhammad Fadil bin Said Umar bin Said Ahmad Al-Aidrus. Beliau adalah merangkap pengurusi Biro Nasab Persatuan Al-Ashraf di Terengganu Darul Iman, dan beliau adalah Rais Lujnah Ansab fi Maktabi Al-Batul li Dhabatil Ansab Al-Alawiyyin Malaysia. Itu sedikit maklumat tentang beliau. Jadi dengan rendah hati pada malam ini menyemput dan mempersilakan falyatafaddal mashkura. Okey, boleh nampak. Tafadhal Habib. Insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas boleh ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi Majlis Al-Mukarram Ustaz Hibatullah kerana telah menjemput saya secara khusus untuk berkongsi maklumat, insya-Allah. Maklumat yang tidak seberapa dari saya berdasarkan kepada kajian dan seumpamanya. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah sejarah kemasukan Ahlul Bait ke bumi Terengganu dan peranannya. Okey, seterusnya kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para habaib, para syaraif, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, dakatirah dan seumpamanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekali lagi dengan kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama. Jadi merujuk kepada tajuk yang diberikan iaitu sejarah kemasukan Ahlul Bait ke bumi Terengganu. Dari segi tajuknya saya pasti bahawa semuanya jelas. Cumanya saya ingin fokus kepada ataupun menarik perhatian kepada perkataan Ahlul Bait. Jadi kita nak melihat apakah yang dimaksudkan oleh Ahlul Bait ni supaya kita dapat penjelasan untuk kita meneruskan tajuk kita. Jadi Ahlul Bait sebagaimana yang ditakrifkan oleh ulama-ulama ni dengan banyak takrif. Jadi kita nak mengambil salah satu daripada takrif ini iaitu takrif di sisi Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bahawa apabila merujuk kepada perkataan Ahlul Bait, ia merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Yang memberi maksud mana-mana orang, mana-mana individu yang berketurunan bin-nya dari segi nasabnya kepada melalui sebelah bapa kepada Bani Hashim ataupun Bani Al-Muttalib, Al-Muttalib ataupun Hashim. Sebab Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim itu ada adik-beradiknya Al-Muttalib. Selain daripada Naufal dan Abdul Syams. Jadi di sisi Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, siapa saja yang bernasab melalui bapa, di sebelah bapa kepada Hashim dan Al-Muttalib ini, maka dikategorikan sebagai Bani Al-Muttalib atau Bani Hashim. Kemudian ini termasuklah zuriatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan biasanya kita faham kalau melibatkan Ahlul Bait tu dia akan pergi ke situ. Biasanya orang faham begitulah. Dan ini termasuk Hasan bin Abi Talib dan Husain bin Abi Talib, bondanya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi ada menyebut di dalam kitab Majmu'nya iaitu Ahlul Bait adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinasabkan kepada baginda melalui Fatimah Az-Zahra, dan mereka adalah anak-anak Fatimah Az-Zahra dan termasuk juga keturunan mereka selama-lamanya. Jadi anak harap itu dari segi takrif yang ringkas itu, sebab kalau kita nak bicarakan takrif tu banyak. Jadi satu dua takrif ni insya-Allah memudahkan kita untuk kita faham, untuk kita meneruskan perbincangan ataupun meneruskan perkongsian maklumat pada malam ini. Kemudian Ahlul Bait di Terengganu. Okey, Ahlul Bait di Terengganu. Kebanyakan Ahlul Bait yang masuk ke Terengganu ini umumnya dari zuriat Sayyidina Husain dan ada juga dari zuriat Sayyidina Hasan. Dan berdasarkan kepada rekod yang ada pada kami, sebanyak lebih kurang 16 keluarga sama ada dari zuriat Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain yang telah masuk ke negeri Terengganu. Dan insya-Allah saya akan huraikan satu persatu tentang keluarga ini, nama-nama keluarga dan
nasab ini kembali ke mana. Okey. Tetapi majoriti daripada keturunan Ahlul Bait ini sebelum itu biasanya gelaran untuk pengenalan bagi keluarga ini sama ada zuriat Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin, biasa ni guna perkataan Sayyid ataupun Syarif. Yang perempuannya Syarifah, Sayyidah tidak ada. Biasanya Syarifah, untuk perempuan, lelakinya Sayyid ataupun Syarif. Dan terkadang gelaran itu berbeza mengikut tempat. Contohnya kalau di India, di Malabar ataupun Kerala, di sana ada gelaran khusus iaitu perkataan tanggal. Tanggal itu kalau di sana merujuk kepada Sayyid ataupun Syarif. Kemudian okey. Kebanyakan keluarga yang masuk ke Terengganu ini adalah dari satu jurai yang berkembang di negeri Yaman, di Hadramaut. Mereka adalah dari jurai Ba'alawi. Ba'alawi ini merujuk kepada keturunan, mana-mana orang yang berketurunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Husin bin Fatimah Zahra binti Rasulullah dan bin Ali bin Abi Talib. Jadi mana-mana zuriat yang berkembang dari Alawi tadi disebut Ba'alawi. Ba'alawi adalah perkataan yang mengikut bahasa orang Hadramaut, orang Yaman. Artinya bani ataupun zuriyah Alawi. Dan daripada Alawi ini berkembangnya banyak keluarga yang nama keluarga kecil dari zuriat Alawi tadi, bilangannya hampir 200 nama keluarga, 150 nama keluarga ke atas. Okey, itu satu keluarga. Dan keluarga Ba'alawi ini adalah dari keluarga Al-Husaini, zuriat Sayyidina Husain. Di sana ada keluarga lain selain daripada keluarga ini. Ba'alawi ada juga keluarga dari zuriat Musa Al-Kazim bin Ja'far Sadiq yang disebut sebagai Kazimi atau Musawi. Jadi keluarga ini ada juga masuk ke Terengganu. Okey, jadi yang pertamanya Ana akan sebut dulu nama-nama keluarga ini sebelum kita cerita tentang peranan dan jasa antara individu yang masuk ke Terengganu. Keluarga yang pertama adalah keluarga Al-Yahya, Ali Yahya ataupun bin Yahya. Ali Yahya ataupun bin Yahya. Keluarga ini moyang pada semua keluarga bin Yahya ini akan sampai kepada satu individu yang nama dia Yahya bin Hasan Al-Ahmar bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibu Mirbat bin Ali Khaliq Qasam bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Mubtakir sampai kepada Isa Al-Muhajir, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga ini itu adalah keluarga Al bin Yahya. Keluarga yang kedua yang masuk ke Terengganu adalah keluarga Al-Idrus. Keluarga Al-Idrus iaitu berpunca, Al-Idrus ni satu keluarga yang berpunca daripada Abdullah Al-Idrus, generasi yang ke-24 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Al-Idrus tu dia punya ayah dia Abu Bakar Sakran bin Abdul Rahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang ketiga, keluarga Al-Haddad. Al-Haddad, keluarga ini merujuk kepada nasab mereka yang bergelar Al-Haddad ini akan kembali kepada seorang yang nama dia Ahmad Al-Haddad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad Al-Haddad bin Abi Bakar At-Tawil bin Ahmad Masrafah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdul Rahman bin Alawi Amnul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat sehingga ke akhir nasab. Dan seterusnya keluarga Al-Attas. Al-Attas ini merujuk kepada
Umar Al-Attas bin Abdurrahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawil Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib Arbat sehingga akhir nasab. Yang kelima, keluarga Baraqabah. Baraqabah ni ada juga di Terengganu, dan keluarga ini akan bersambung nasabnya kepada moyang kepada segala Baraqabah, iaitu Umar Baraqabah bin Ahmad bin Muhammad Sahibul Masjid bin Abdullah Ba'alawi bin Alawil Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang keenam, keluarga Al-Mashhur Marzaq, iaitu mana-mana individu yang nasabnya sampai kepada Ahmad Al-Marzaq bin Abdullah Watab bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Sahibil Masjid bin Abdullah Ba'alawi bin Alawil Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walil Al-Faqih bin Muhammad Sahib Irbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang ketujuh, keluarga Al-Khirid. Keluarga Al-Khirid ini merujuk kepada seorang yang bernama Alawi Al-Khirid. Alawi Al-Khirid bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad Sahib Masjid bin Abdullah Ba'alawi bin Alawi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang ke-8, keluarga Al-Kaf. Keluarga Al-Kaf, keluarga ini moyang kepada segala Al-Kaf adalah Ahmad Al-Kaf bin Muhammad Al-Quraikurah bin Ahmad bin Aywaka Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Wali Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat dan seterusnya sampai ke akhir nasab. Keluarga yang ke-9, banyak keluarga ni sampai ni. Keluarga yang ke-9 adalah keluarga Al-Qadri ataupun disebut juga sebagai Al-Gadri. Keluarga ini adalah satu keluarga yang berpunca dari satu keluarga kecil daripada keluarga besar Jamalul Lail. Iaitu nasab mereka akan sampai kepada Muhammad Al-Qadri ataupun Al-Gadri bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Al-Maghrum bin Salim bin Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali bin Muhammad Jamalul Lail bin Hasan Al-Muallim bin Muhammad Asadullah fil Ardi bin Hasan Al-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang ke-10 Al-Habsyi. Al-Habsyi ini satu keluarga yang masyhur juga di kalangan pendakwah ni, Al-Habsyi ini, dan nasab moyang mereka adalah sebegini ya. Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali Al-Faqih bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan Al-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahibu Mirbat sehingga ke akhir nasab. Seterusnya keluarga yang ke-11 yang ada di Terengganu, keluarga Bafaqih Al-Aidid. Bafaqih ataupun Bafaqih. Nasab mereka akan kembali kepada Muhammad Maula nasab mereka akan kembali kepada Abdullah Bafaqih. Abdullah Bafaqih bin Muhammad Maula Aidid bin Ali Sahib Al-Hawtah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Alawi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang ke-11 bin Shihab ataupun Shihabuddin. Jadi keluarga ini nasab mereka akan sampai kepada seorang yang bernama Ahmad Shihabuddin. Jadi mana-mana orang yang nama keluarganya Shihab bin Shihab ataupun Shihabuddin, jadi nasab mereka akan sampai menerusi Ahmad Shihabuddin Al-Akbar bin Abdul Rahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman As-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qasam seterusnya sampai ke akhir nasab. Seterusnya kita pergi ke satu keluarga lain, iaitu keluarga Al-Husaini juga, tetapi daripada zuriat Musa Al-Kazim.
Tadi keluarga Ba'alawi tadi, mereka adalah zuriat daripada Alawi, daripada Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ni punya abang, dia ada abang dia nama Musa Al-Kazim. Jadi Musa Al-Kazim ini mempunyai banyak keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Dan di antara keluarga ini, zuriat dari Musa Al-Kazim ini yang masuk ke Terengganu adalah yang pertama Al-Bukhari. Al-Bukhari, nasab mereka akan sampai kepada Husain Al-Bukhari bin Ali Al-Baghdadi bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Ashqar bin Ja'far bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Itu merupakan jalur segala Al-Bukhari. Yang keempat yang ada di Terengganu, yang keempat Al-Ahdal ataupun Al-Mahdali, ada juga Mahdali dari Al-Ahdal. Jadi Al-Ahdal ini adalah zuriat Musa Kazim juga, dan moyang mereka adalah Ali Al-Ahdal bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Ali bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Keluarga yang ke-15. Yang ke-15 keluarga Al-Hasani. Al-Hasani merujuk kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, di antara keluarga ini yang masuk ke Terengganu adalah keluarga Az-Zawawi. Keluarga Az-Zawawi. Keluarga Az-Zawawi ini nasab moyang mereka, nasab mereka akan kembali kepada Abdullah Az-Zawawi bin Al-Hasan bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah Al-Akbar bin Muhammad Al-Thair bin Musa Al-Thani bin Abdullah Al-Ridha bin Musa bin Isa bin Idris Al-Azhar Al-Thani bin Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Mahd bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan Al-Sibt bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Az-Zahra. Dan keluarga yang terakhir, keluarga ini tak ramai, keluarga Ad-Darwish. Ad-Darwish ni juga dari zuriat Sayyidina Hasan, di mana nasab mereka akan kembali kepada seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Qasim Ar-Rassi bin Ibrahim Tabataba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim Al-Shibh bin Al-Hasan Al-Muthanna bin Hasan Al-Sibt bin Al-Imam Ali Karramallahu wajhah. Jadi daripada apa yang saya sebut tadi, 16 keluarga yang ada di Terengganu. Seterusnya, sebelum kita pergi ke sejarah bagaimana keluarga ini masuk ke Terengganu, ingin terlebih dahulu saya menyebutkan di sini bahawa semua keluarga ini, khususnya Ba'alawi, keluarga Al-Hasani, semua mereka adalah berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya Sadah Ba'alawi daripada keturunan Sayyidina Hasan yang berpunca dari Hadramaut. Mereka semua ini adalah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidahnya, Asy'ari dan Maturidi dari segi akidah. Sementara mazhab fiqahnya adalah mazhab Syafi'i. Termasuk keluarga Az-Zawawi. Keluarga Az-Zawawi sebahagiannya ada, kebanyakannya keluarga mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Perkara ini jelas kita boleh lihat berdasarkan kepada pengkajian menerusi biografi setiap individu yang ada dalam nasab yang disebutkan itu. Kemudian kitab-kitab yang dikarang berdasarkan kepada ulama-ulama yang menjadi murid kepada ulama-ulama dari keluarga ini, dan pengiktirafan ulama-ulama terhadap akidah atau pegangan mereka, dan termasuk pengisytiharan mereka sendiri di dalam kitab-kitab mereka. Jadi jelas di sini bahawa mereka adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhabnya Syafi'i bagi majoriti kepada Sadat. Kemudian yang saya sebut tadi berkenaan dengan gelaran. Gelaran ada tempat-tempat yang menggunakan Sayyid, ada tempat yang menggunakan Syarif. Okey. Dan kalau di Terengganu, di antara keluarga ini yang umumnya mereka akan memakai nama Sayyid. Dan selain itu ada juga
mereka menggunakan panggilan tempatan, mereka menggunakan gelaran tuan. Tuan, tetapi biasa umumnya mereka apabila ada gelaran itu, tuan itu dan tuan ini mereka akan ada nama Arabnya. Nama Arabnya sebagaimana nanti kita akan jelaskan dia apabila kita masuk pada tokoh-tokoh yang akan dibincangkan. Dan selain itu ada juga keluarga ini yang menggunakan gelaran engku. Tetapi mereka mempunyai nasab dan ada sejarahnya dari mana mereka mendapat gelaran itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana ataupun bila keluarga Ahlul Bait ini, dari keluarga yang banyak-banyak yang saya sebut tadi, masuk ke Terengganu. Keluarga yang setakat ini diketahui masuk ke Terengganu adalah keluarga yang mula-mula, yang antara yang terawal adalah keluarga Al bin Yahya. Al bin Yahya ataupun bin Yahya bermula dari awal kurun ke-18, awal 1700, awal-awal itu ketika bermulanya pemerintahan Kesultanan di Terengganu yang bermula dengan Sultan Zainal Abidin yang pertama. Ketika itu telah masuk ke Terengganu seorang yang bernama Al-Habib Yasin bin Aqil bin Ahmad bin Aqil bin Ahmad bin Yahya bin Yahya bin Hasan Ahmad bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Dawi lah. Beliau dilahirkan di Palembang, kemudian kembali ke Hadramaut dan ada menceritakan beliau pergi ke Mekah menuntut ilmu, kemudian kembali ke Nusantara, kembali ke Palembang untuk berdakwah dan seterusnya masuk ke Terengganu di zaman Sultan Zainal Abidin ataupun selepasnya, tetapi di awal lah. Secara tepatnya tarikh kemasukan Habib Yasin ini tidak diketahui secara tepat. Tetapi itu anggaran, maknanya di awal. Dan beliau masuk ke Terengganu dan dilantik menjadi menteri kepada Sultan yang memerintah ketika itu, termasuk menjadi rujukan ataupun sebagai guru agama kepada Sultan, dan seterusnya dijadikan menantu oleh Sultan Zainal Abidin yang pertama. Jadi beliau ni menjadi menantu kepada Sultan Zainal Abidin yang pertama, sehingga melahirkan zuriat yang ramai lah. Antaranya lelaki saja seramai 8 orang, ramai itu. Cumanya keluarga ini, mereka anak-anak kepada Habib Yasin ini, mereka tidak menetap terus di Terengganu. Kebanyakannya berhijrah. Jadi kita tidak ingin bicara berkenaan dengan negeri-negeri lain lah. Sebab apa? Sebab Al-Habib Yasin ini anaknya antaranya yang nama Agil telah pergi ke Sarawak dan telah menubuhkan satu kerajaan diberi nama Kerajaan Banting. Menjadi raja di sana pula, Agil. Kemudian anak yang bernama Abdul Rahman pergi ke Pahang. Kemudian ada berjasa di negeri Pahang. Kemudian meninggal dunia di sana dan dikebumikan di perkuburan diraja di Kuala Pahang. Okey, itu Abdul Rahman. Dan selainnya bertebaran merata lah. Ada yang ke Kelantan, ada yang ke Johor, ada yang ke zuriatnya yang bertebaran hatta ke Indonesia, ke Siak pun ada zuriat ini. Habib Yasin ini telah meninggal dunia, diberitakan pada tahun 1770 sebagaimana yang dimaklumkan oleh zuriat Al-Habib Yasin, dan dikebumikan di perkuburan Bukit Puteri di muara Sungai Terengganu, dan di situlah jasadnya disemadikan. Okay. Itu tentang keluarga, tentang Al-Habib Yasin lah, orang yang mula-mula setakat ini yang diketahui. Dan seterusnya tak berapa jauh selepas masuknya Habib Yasin, telah muncul seorang lagi dari keluarga Al-Idrus, iaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad ibn Sheikh ibn Mustafa. Muhammad bin Ahmad bin Sheikh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin Al-Idrus bin Abdullah Al-Awsat bin Sheikh Sahid Abad bin Abdullah bin Sheikh Al-Akbar bin Abdullah Al-Aidarus, sampai ke nasab dia sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi beliau merupakan generasi yang ke-32 kalau tak silap saya.
33 daripada Rasulullah SAW. Beliau dilahirkan di Tarim Hadramaut, dilahirkan di Tarim di awal kurun yang ke-18, awal. Kemudian di situ beliau telah menuntut ilmu, dan bila sampai usia belasan tahun, beliau sudah menjadi orang yang alim dan menjadi seorang pendakwah. Cuma beliau merasakan, berdasarkan kepada pengkajian, beliau merasakan bahawa di kampungnya, di Tarim Hadramaut tu, dari segi dakwah itu menjadi satu perkara yang sukar kemungkinan bagi Al-Habib Muhammad ini, kerana semua keluarganya alim ulama, sepupu-sepupunya orang alim, ayahnya semuanya orang alim. Jadi beliau berazam untuk keluarlah dari Hadramaut, sehingga beliau pergi ke India dulu. Kemudian di India beliau musafir lagi bersama 4 orang sahabatnya sampai ke Nusantara, dan akhirnya masuk ke Terengganu, bermula dari Bandar Marang dan kemudian berpindah ke Kuala Terengganu. Jadi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Sheikh ini akhirnya terkenal dengan gelaran Tokku Makam Lama. Semasa beliau berada di Marang, gelaran yang diberikan adalah Datuk Marang. Datuk Marang, sebagaimana yang kita dapati dalam catatan perjalanan sahabat seperjalanannya, iaitu Al-Habib Hussein bin Abdul Rahman, Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Qadri, yang pergi ke Pontianak dan menjadi raja di sana. Jadi dianggarkan beliau sampai ke Terengganu ini pada tahun 1731. Pada tahun 1731 kemudian beliau berdakwah, diberi tempat untuk berdakwah di Kampung Cabang 3, Kuala Terengganu, sehinggalah beliau meninggal pada tahun 1209 Hijrah. 1209 Hijrah, secara tepatnya 22 Rajab 1209. Okey, dan beliau meninggalkan zuriat lah. Ada beberapa orang anak lelaki, 4 atau 5 orang, dan anak perempuan di sini. Kemudian selepas dari, jadi cerita berkenaan dengan Tokku Makam Lama ini tidaklah banyak. Jadi beliau hanya terkenal sebagai seorang pendakwah sahaja dan meninggalkan zuriat di Kampung Cabang 3. Jadi dari segi tarikhnya 22 Rajab tadi 1209 bersamaan 12 Februari 1795. Kira-kira umur dia panjang jugalah, 1795. Dan seterusnya selain dari jadi antara sadah ataupun golongan Ahlul Bait ataupun Sadiq yang mula-mula sekali sampai ke Terengganu ni, antaranya yang dapat dipastikan dari keluarga bin Yahya dahulu, kemudian dari keluarga anak Idrus. Okey. Dan kita sebenarnya dah masuk berkenaan dengan tokoh ini. Maknanya yang pertama tokoh kita bicarakan dari segi peranannya. Yang pertama Habib Yassin, peranannya dari segi membantu Kesultanan Terengganu dalam pentadbiran dan menjadi penasihat kepada Sultan ketika itu. Kerana mana-mana kerajaan Islam memang memerlukan kepada ulama-ulama untuk membantu mereka di dalam pentadbiran, khususnya yang apabila melibatkan hukum hakam lah. Cuma Al-Habib Muhammad bin Ahmad ataupun Tokku Makam Lama ni tidak secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam pemerintahan. Kerana ketika itu sudah ada Al-Habib Yassin. Jadi beliau hanya fokus kepada dakwah di kampung-kampung. Seterusnya kita akan pergi ke tokoh. Tokoh banyak juga sebenarnya yang nak kita bicara, tapi anda cuba ringkaskan, tengok masa 9:38 ni. Tokoh yang kedua adalah cucu kepada Tokku Makam Lama. Tokku Makam Lama iaitu cucu sebelah ibu ya. Jadi Tokku Makam Lama punya anak nama Syarifah Aisyah, dikahwinkan dengan seorang yang bernama Syed Zainal Abidin bin Hussein bin Mustafa bin Sheikh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin Al-Idrus. Jadi Zainal Abidin ini datang dari Tarim kemudian ke Terengganu dan berjumpa dengan
Tokku Melaka dan seterusnya berkahwin dengan anak Tokku Makam Lama. Maafkan saya, Tokku Makam Lama bukan Tokku Melaka ya. Tokku Tuan Besar ini dilahirkan lebih kurang pada tahun 1211 dan meninggal pada pada 17 Muharram tahun 1295 dan beliau berumur 84 tahun. 84 tahun. Dan Tokku Tuan Besar ni antara tokoh yang banyak memberi sumbangan di dalam dakwah di Terengganu secara khusus dan cara dalam dakwah dan dalam pemerintahan, dalam membantu Sultan di dalam memerintah, sehingga Sultan Terengganu telah memberi gelaran Syekhul Ulama kepada Tokku Tuan Besar ini ataupun Syed Muhammad bin Zainal Abidin. Tokku Tuan Besar ini telah mendapat pendidikan dari keluarganya, dari bapa saudaranya, dari sepupu-sepupunya yang ada di Terengganu. Kemudian beliau telah ke Mekah dan kembalinya dari Mekah beliau telah mula berdakwah di Kampung Cabang 3. Tokku Tuan Besar ini mula-mulanya dia berdakwah di Kuala Terengganu di Kampung Cabang 3 sehinggalah dalam semua bidang ilmu termasuk tafsir, fiqh, hadis dan semua bidang ilmu lah. Cumanya Tokku Tuan Besar ini mempunyai cara yang unik sedikit dalam penyampaian ilmu dia, iaitu beliau menggunakan bahasa Melayu, sastra Melayu untuk berdakwah, di mana beliau telah konten ataupun isi-isi yang nak disampaikan kepada masyarakat sama ada di dalam akidah, tauhid, akidah ataupun dalam fiqh dan seumpamanya, sama ada generasi yang tua, generasi muda ataupun generasi kanak-kanak, semuanya dibuat dalam bentuk syair Melayu. Syair Melayu dan mempunyai irama bacaan yang cukup sedap didengar, dan itu merupakan salah satu dari daya tarikan untuk masyarakat ketika itulah. Jadi dia buat contohnya dalam bab fiqh, dalam bab melibatkan fiqh, melibatkan hukum hakam, masbuk dan muafiq. Dibuat satu kitab Sulamut Taufiq berkenaan dengan masbuk muafiq dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair, dan dilagukan kemudian untuk senang dihafal oleh masyarakat ketika itu. Cara yang simple, tetapi masyarakat ketika itu menunjukkan minat yang sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa, sehingga kan saya dapat catatan dari Tahrim Hadramaut menceritakan tentang Muhammad bin Zainal Abidin ini, bahawa ketika beliau mengajar dihadiri oleh penuntut yang ramai, hampir 1,000 orang dalam catatan yang saya dapati dari Hadramaut. Jadi itu antara tarikan dia, dan penulisannya masih dibuat kajian oleh UNIZA, kemudian telah dikaji sehingga ke peringkat PhD. Dan sastrawan Terengganu telah menobatkan, ataupun badan yang berkaitan dengan sastra ni lah di Terengganu telah menobatkan beliau di dalam banyak penulisan sebagai bapa kesusastraan Terengganu. Itu unik cara Tokku Tuan Besar mengajar. Dan Tokku Tuan Besar ini, bila kita sebut tadi Syekhul Ulama, beliau merupakan ketua kepada ulama-ulama yang ada sezaman dengan dia. Jadi di Terengganu ni ketika itu ada ramai ulama, jadi beliau menjadi ketua kepada ulama-ulama, dan apabila berlaku suatu perkara, mereka bersidang, maka Tokku Tuan Besar akan jadi ketua. Dan penulisan ataupun syair Tokku Tuan Besar itu terkenal dengan nama nazam. Nazam, ataupun ada tempat-tempat dipanggil nabam, ataupun nazam. Okey. Dan di antara karangan Tokku Tuan Besar ni dalam dakwahnya, jadi Tokku Tuan Besar ni semua karangannya berasaskan ataupun merujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan secara khususnya dari segi fiqh mazhab Syafi'i.
Okey, di antaranya kitab Ad-Duratul Fakhirah, ini berkaitan dengan akidah. Targhibus Sibyan fi Hifzi Aqaidil Iman. Ini untuk kanak-kanak. Kemudian Uqudud Durratain fi Tarjamati Kalimatai Asyhadatain, ini adalah kita panggil syahadat Tokku. Syahadat Tokku itu merupakan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa maksudnya. Jadi beliau menterjemahkan daripada apa yang diamalkan oleh Sadah Ba'alawi di Hadramaut, yang dicatat di dalam buku fatwa Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abi Bakar Al-bin Yahya. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kemudian diasuh masyarakat Terengganu supaya sentiasa mengulang-ulang berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan dua kalimah syahadah. Kemudian antaranya yang keempat Sulamut Taufiq yang saya sebut tadi. Kemudian Kanzul Ula, Al-Jawahirus Saniyah Anil Aqaidis Saniyah, Al-Jawahidu Saniyah Anil Aqaidis Sunniyah. Kemudian yang ketujuh Tuhfatul Wildan, yang ke-8 Mukhtasar Fiqh. Yang ke-9 As-Sirah An-Nabawiyah, yang ke-10 Al-Hadith An-Nabawiyah mimma yata'allaqu bil Imam Al-Arabiyyah. Yang ke-11 Silsilah Ratib Al-Haddad, yang ke-12 Kaifiyatu Amal Ratib Al-Haddad, yang ke-13 Sifatun Nabi, yang ke-14 Kitabun Nur, dan kemungkinan ada lagi kitab-kitab lain yang tidak saya ketahui. Tengku Tuan Besar ni mempunyai anak lelaki yang ramai, iaitu 9 orang, dan anak semualah lelaki dengan perempuan tu 20 lebih. Ada mengatakan bahawa sampai ke 24 orang, tapi lelakinya 9 orang. Jadi nanti kita akan bicara antara tokoh-tokoh selepas Tengku Tuan Besar ni, ada anak-anaknya yang juga menyumbang berperanan di dalam sama ada dakwah di Terengganu ataupun dakwah dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu. Okey. Dan Tengku Tuan Besar akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir, sebagaimana saya sebut pada awal tadi, iaitu pada malam Isnin 17 Muharram tahun 1295 bersamaan 21 Januari 1878 ketika umurnya 84 tahun. Okey, itu tentang Tengku Tuan Besar. Banyak lagi ni, masa cukup tak tahu ni. Okey. Yang kedua kita ringkaskan. Yang kedua, anak Tengku Tuan Besar yang pertama iaitu Said Zain bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Hussein. Jadi Said Zain ini dilahirkan lebih kurang pada tahun 1815 atau 16 begitu. Merupakan anak sulung kepada Tengku Tuan Besar. Beliau mendapat pendidikan dari ayahnya, kemudian terus ke Mekah. Kemudian bila balik ke Mekah, beliau dilantik. Ada catatan tak silap saya dalam surat menyurat Sultan Umar yang telah memerintah Terengganu pada tahun 1839 sehingga 1879. Sultan Umar itu menyatakan bahawa beliau ini adalah Grand Mufti ataupun Mufti lah. Jadi selepas Grand Mufti ataupun Mufti itu, beliau dilantik menjadi Menteri Besar Terengganu. Dalam senarai yang saya lihat, beliau merupakan mufti yang kelima di Terengganu di zaman Sultan Umar. Dan beliau merupakan seorang ulama yang cenderung kepada tasawuf, dan dilantik menjadi Menteri Besar itu ketika umurnya 48 tahun pada tahun 1864 Masihi. 1864 Masihi. Dan beliau telah mendapat gelaran dari istana, gelaran Engku Said Sri Perdana. Jadi itu gelaran khusus yang diberikan oleh Sultan kepada beliau, Engku Said Sri Perdana. Dan di antara jasa Engku Said Zain ini apabila disebut di dalam sejarah Terengganu, yang saya boleh baca di sini, setelah itu Sultan Umar telah memerintahkan pula Engku Said Sri Perdana, Engku Said Zain melengkapkan sebuah angkatan perang pergi menyerang ke Besut. Maknanya ada pemberontakan di Besut, maka Engku Said Zain ini yang berperanan untuk mempertahankan negeri Terengganu.
Dan banyak lagi lah jika diselongkar dalam sejarah Terengganu ni, banyak lagi jasa Engku Syed Zain. Dan termasuk juga beliau merupakan seorang ahli nasab lah, yang mempunyai kitab nasab, yang menjaga hal ehwal keluarga Syed lah, keluarga Ahlul Bait di Terengganu. Dan dia ada mencatat individu-individu yang ada pada zamannya. Kemudian dan termasuk juga satu surat yang dijumpai dari keluarga Zawawi, iaitu Muhammad Saleh Zawawi dari Mekah, telah datang ke Terengganu dan berjumpa dengan Syed Zain ini, dan ada satu surat yang menulis berkenaan dengan beliau lah. Jadi saya tak perlulah untuk membaca surat itu. Dan beliau telah meninggal pada tahun 1200, pada 16 Ramadan tahun 1296, bersamaan 2 September 1879, tak jauh dari kewafatan ayahandanya. Dan umur beliau ketika meninggal adalah 64 tahun dan dikebumikan di perkuburan Kampung Tok Ku Cabang 3. Okey, itu berkenaan dengan Syed Zain. Dan seterusnya, ada masa tak lagi ni? Sampai pukul berapa ni? Ustaz Barakatullah. Ya, ada insya-Allah. Okey, Al-Fadil Ustaz, alhamdulillah nastafid kasiran. 10 minit yang terakhir ni, sementara kita menunggu soalan-soalan daripada audiens, daripada penonton kita, saya tertarik dengan manhaj metodologi yang dibawa oleh para habaib, iaitu manhaj jelas ya, ahli sunnah wal jamaah, aqidah asyairah wal maturidiyah, fiqhnya iaitu dengan syafi'iyah, dan juga tasawufnya Imam Ghazali, mana tercatat di dalam biografi dan juga manuskrip. Ya. Ini sekaligus menolak pandangan sumbang daripada setengah daripada golongan yang mengatakan habaib ni Syiah ialah habaib. Jadi apabila kajian dibuat, maknanya kita lihat jelas, suluh lagi berterang mengapa setengah golongan menuduh Syiah dan sebagainya kan. Maknanya para habaib di bumi Nusantara, alam Melayu ni ialah manhaj yang lebih kita khusus di Terengganu adalah daripada manhaj yang jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mungkin ada soalan-soalan nanti sebelum Al-Fadil Ustaz. Ada soalan tu Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Tuan Habib, adakah Ahlul Bait itu mesti nasab kepada Rasulullah melalui jalur lelaki? Bagaimana pula jika jalur keturunan selang-seling antara lelaki dan perempuan? Ada soalan daripadanya Al-Fadil Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Syahrizal. Jadi berdasarkan kepada hadis Rasulullah, kullu bani Adam yantasibuna ila usbati abihim illa walada Fatimata fa inni ana abuhum wa ana usbatuhum. Dan ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahawa kullu bani Adam, setiap anak Adam itu yantasibuna ila usbati abihim, bernasabkan melalui bapanya. Jadi yang menasab kepada bapa sahaja yang dikategorikan sebagai inilah nasab yang betul lah. Jadi nasab itu ringkasnya nasab sebelah bapa. Nasab sebelah bapa. Jadi kalau yang berselang-seli itu siapa bapanya? Jadi dia bernasab kepada bapanya. Jadi kalau yang bernasab kepada bapanya sudah tidak termasuk dalam kategori Ahlul Bait lah. Sudah tidak termasuk. Nasab sebelah bapa. Jelas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sajalah. Okey, sementara kita menunggu Al-Fadhil Ustaz ya. Soalan-soalan yang datang, masa kita lebih kurang adalah 10 minit lagi insya-Allah. Cepatnya soalan ni sebenarnya dari segi tokoh ni, Tokoh Paluh dok masuk lagi. InsyaAllah Habibna, insyaAllah. Saya kita mungkin akan slot buat part yang kedua insyaAllah. Mungkin yang menonton ni banyak daripada para sahabat habaib Terengganu, masya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Berapa orang yang menonton ni? InsyaAllah Engku Rizwan yang tengok tu, saya pun tak tengok tapi ramailah. Minta pendengar syahadat Engku sekali. Okey, saya tertarik sebagai moderator Syed Ustaz Syed mengenai nazam tadi. Nazam yang disebut, boleh tak lagukan sedikit pada kami orang audiens minat dengar. Napam ataupun nazam syair Arab tadi, kalau boleh lantunkan sedikit dengan lagu yang kata sangat indah tadilah.
Boleh ya, Habib? Jadi sebenarnya indah tu bergantung pada suara. Jadi suara saya tak sedap. Jadi kita tangguhlah. Carilah orang lain yang lebih sedap. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Tak apalah. Boleh. Okey. Segan saya. InsyaAllah. Ada yang berhajat untuk buat part sisi yang kedua tu Ustaz saya, insyaAllah. Maknanya mudah-mudahan mudah-mudahan dengan wasilah asbab kita apa namanya buat program macam ni. Okey, ada soalan lagi, bagaimana pula dengan Tauku Pulau Manis? Ada soalan dah Ustaz Said. Okey, Tauku Pulau Manis ataupun sebenarnya saya nak memperbetulkanlah, sebenarnya Syekh Abdul Malik, nama sebenar dia, di Terengganu tidak disebut sebagai Tauku Pulau Manis. Sebaliknya beliau adalah Tok Pulau Manis. Jadi tuan-tuan boleh merujuk ke kuburnya, ke makamnya, dan ada tesis ataupun kajian berkenaan dengan Tok Pulau Manis ini. Dia bukan Tokku, dia Tok Pulau Manis sahaja. Boleh lihat nama itu di kubur dia, dan beliau telah seorang ulama yang hebat, lahir pada tahun 1650 dan meninggal lebih kurang pada tahun 1730. 1730 dia meninggal. Jadi soalan tadi berkenaan dengan apa tu? Tok Pulau Manis. Okey, jelas ya soalan. Okey, jawapan daripada Ustaz, alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi Ustaz Said. Tahu ini akan adakah hol Toko Paluh Tuan Besar? Ya Ustaz. Itu kena tunggu sekretariat Toko Paluh Toko Besar lah. Saya tak berani nak janjilah. Dengan keadaan insya-Allah mudah-mudahan mungkin ada dalam bentuk yang berbeza dari sebelumnya lah, insya-Allah akan ada. Insya-Allah, amin amin, Allah mudah-mudahan. Tunggu saja. Ada harapan tu bacaan syahadat Tauku sekali Ustaz. Syahadat Tauku ni segan saya nak baca ni. Syahadat Tauku. Boleh Ustaz, boleh. Boleh, insya-Allah boleh baca. Dia minta tu Ustaz Said tu. Segan saya. Okey, mengenai dengan tokoh-tokoh Paluh, adakah beliau mempunyai kitab? Saya tertarik tadi mengenai dengan kitab-kitab karangan tokoh Tuan Besar yang banyak daripada zubdah dan karangan syairnya bentuk kalam Melayu kan. Tokoh Paluh sendiri cuba mungkin ada bilangan kitabnya tokoh Paluh sendiri. Tokoh Paluh setakat ni yang dapat disahkan oleh waris dia, keturunan dia, hanya ada satu kitab lah, iaitu Ma'arijul Lahfan Litaraqi ila Haqaiqil Iman. Haqaiqil Iman tak silap ana begitulah. Jadi kitab itu sajalah yang dapat kita sahkan. Namun begitu kalau pergi ke Museum Terengganu ditambah lagi, dicatatkan di situ. Yang ini anda tak dapat pastikan, iaitu dia disebutkan bahawa ini satu kitab ini adalah kitab Tauku Paluh, iaitu nama dia Al-Afiyatul Islamiyah. Jadi anda tak pasti sama ada kitab ini tulisan Tauku Paluh ataupun kitab itu adalah milik dia tapi bukan tulisan dia. Wallahu a'lam. Dan ada juga yang menyebut satu kitab lain bagi Tauku Paluh yang ni tidak dapat disahkan, tapi disebut oleh para pekaji, iaitu Ithaful Jalil bil Mashrab al-Jalil al-Jamil. Yang ini wallahu a'lam disebut tak silap saya oleh Datuk Ustaz Ambak. Jadi anda belum jumpa lagi lah untuk dapat pengesahan berkenaan dengan dengan ini. Tapi yang pastinya Ma'arijul Lahfan. Ma'arijul Lahfan Litaraqi ila Haqaiqil Irfan. Okey, Haqaiqil Irfan. Itu yang tepatnya tajuk dia. Okey. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza Ustaz Said, insya-Allah. Ala kulli hal, ampun maaf daripada pihak kami mengendalikan program ini. Kalau salah silap, insya-Allah kita akan adakan slot yang kedua, insya-Allah. Kemudiannya di akhir ya. Sekejap. Di akhir program. Dah masa tu singkat sikit, insya-Allah. Cuma di akhir ni program ni kita mintalah doa daripada Habib Nangkira, daripada Ustaz Said ya, sebagai barakah page kami ni, mudah-mudahan kekuatan ada dan kami dapat berhubung dengan para ahli bait ya, mudah-mudahan menjadi wasilah di sana. Saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada menyebut, rahimahullah taala menyebut, ya ahlul baiti zari'ati wa humu ilaihi wasilati arju ghadan yu'ta bi yadi yamini sahifati. Begitu kekuatan Imam Syafi'i dalam ungkapan syair mencintai ahlul bait.
di atas landasan Ahlul Bait. Jadi kami harapkan mudah-mudahan di sana kami dapat liwat bersama dengan duduk di bawah panji-panji Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir program kita ni minta daripada kami Habib doalah mudah-mudahan ya suasana PKP, suasana Covid dan juga keselamatan dunia wal akhirah. Boleh tafadhal Habib. Ya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya qadi al-hajat wa ya alim al-khafiyat wa ya mujib نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقضي لنا حاجاتنا يا الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اللقاء وخير ما فيه وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما أرسلت به. اللهم ارزقنا من العنقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم جنبنا يا الله عن الوباء. اللهم جنبنا يا الله عن الوباء. اللهم جنبنا يا الله عن الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافنا مبتلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur. Kemudian saya mohon maaf jika ada barang kesilapan, mohon dibetulkan. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, mohon dimaafkan. Dan sekiranya ada apa-apa yang nak tahu berkenaan dengan keluarga ini, yang sebenarnya saya ada banyak lagi tokoh-tokoh yang nak saya bercerita, tetapi masa sangat mencemburui kita. Jadi insya-Allah lah satu masa akan datang, ataupun kita boleh ada orang-orang lainnya lagi yang lebih banyak maklumat dari saya lah. Ada di antaranya Dr. Engku Ibrahim Al-Idrus itu. Di antaranya orang yang ada PhD, ada Masters, insya-Allah boleh membantu kita dalam mendapat maklumat. Itu sajalah. Terima kasih banyak dari saya. Jazakumullah khair. Insya-Allah tusbihuna ala khair. InsyaAllah sanarakum insyaAllah jazakumullah. Jadi dengan ini insyaAllah malam esok kita ada temu lagi dalam program bersama dengan pahlawan murid bagi Tok Guru Paloh, iaitu Tok Bahaman. InsyaAllah Tok Guru Paloh kita akan bersama dengan salsilah cicitnya Tok Bahaman insyaAllah. Alhamdulillah sebelum ni kita dah cerita Tok Guru Paloh, Tok Guru Besar, apa kaitan dengan tokoh pahlawan. Jadi penonton-penonton yang rahmati Allah daripada kalangan penonton-penonton page Warisan Sejarah Cenoh, bersama pada malam esok kita nak dengar tentang Tok Bahaman, Tok Perkasa Tok Bahaman insya-Allah. Okey, kita bertemu malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.